Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Abdul Jalil Ali dan semua yang menonton video ini. Saya Muhammad Afiq Hakimi bin Nur Zaini, mewakili ahli-ahli kumpulan saya, Muhammad Arif Akbar bin Abdul Razak, Muhammad Hafizuddin bin Muhammad, Azri bin Rasad dan Muhammad Syamrani bin Samsu. Kami dari kumpulan tutorial Isnin 11 hingga 12 tengah hari. Kami akan membentangkan dan berkongsi tentang buku panduan pengurusan salah laku jenayah di sekolah yang telah kami hasilkan. Baik, untuk isi kandungan, kami untuk buku panduan ini kami mempunyai 4 bab, iaitu bab yang pertama pengenalan salah laku jenayah. Baik, untuk bab yang pertama ini kami mengenalkan apa itu definisi salah laku jenayah dan jenis-jenis salah laku jenayah yang wujud. Baik, yang kedua ialah pengurusan salah laku jenayah di sekolah. Baik, untuk bab ini lebih kepada menerangkan bagaimana salah laku jenayah itu diuruskan di sekolah. Maksudnya di sekolah tidak melibatkan pihak-pihak lain di luar daripada sekolah. Jadi di sini akan memperlihatkan apakah peranan pentadbir dan sebagainya. Baik, untuk bab 3, langkah mengatasi masalah salah laku jenayah di sekolah. Baik, untuk bab ini lebih kepada menerang dan berkongsi tentang apakah langkah-langkah yang perlu dibuat untuk mengatasi masalah salah laku jenayah sekiranya dia telah terjadi, bagaimana untuk menangani, dan sekiranya ianya belum, macam mana untuk mengelakkannya daripada berlaku. Dan untuk bab 3 juga akan memperlihatkan tentang peranan-peranan seperti peranan kelab pencegah jenayah dan sebagainya. Baik, untuk bab 4 lebih kepada prosedur pengurusan masalah salah laku jenayah. Baik, untuk bab 4 ini melibatkan bagaimana sekolah dan pihak-pihak luar yang bertanggungjawab seperti PPD, JPN dan KPM. Maksudnya macam mana salah laku jenayah itu hendak diuruskan, prosedur-prosedur yang ada yang melibatkan pihak-pihak yang lebih tinggi dan lebih besar. Baik, untuk bab 1 iaitu pengenalan, lebih kepada definisi yang kami petik daripada Kamus Dewan edisi yang keempat. Tingkah laku yang bermaksud kelakuan atau gerak-geri, dan jenayah bermaksud perbuatan yang salah di sisi undang-undang. Jadi salah laku jenayah merupakan tingkah laku ataupun kelakuan yang menyalahi ataupun salah di sisi undang-undang. Dan untuk bab 1 pengenalan ini kami memuatkan juga selain daripada definisi ialah jenis tingkah laku jenayah yang wujud, yang kami kumpul dan kami senaraikan. Ada 14 jenis kesalahan jenayah seperti berjudi, mencuri, mencabul kehormatan, mengancam, mencederakan dan sebagainya. Dan maklumat lebih lanjut boleh didapati ataupun dirujuk dalam buku panduan kami, iaitu pada bab yang pertama. Jadi saya serahkan pembentangan kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang kandungan dalam bab 2, iaitu pengurusan masalah disiplin jenayah di sekolah. Dalam bab ini terdapat 4 bahagian utama. Yang pertama, bahagian A, iaitu Carta Pengurusan Disiplin Sekolah. Bahagian B, Peranan Pengurusan Sekolah. Bahagian C, Pemantapan Pengurusan Disiplin Sekolah. Dan bahagian D, Permufakatan Pencegahan. Okey, bahagian A iaitu Carta Pengurusan Disiplin Sekolah. Yang pertama ialah pengurusi, iaitu pengetua. Yang kedua, setiausaha, iaitu penelukaran hal ehwal murid. Kemudian diikuti oleh penelukaran pentadbiran dan juga penelukaran co-curriculum. Kemudian diikuti oleh guru disiplin, guru kaunseling, ketua warden, ketua panitia, guru kelas, ketua bidang dan juga guru agama ataupun guru moral. Okey, bahagian B ialah peranan pengurusan sekolah. Yang pertama, kita akan lihat peranan pengetua ataupun guru besar. Okey, antaranya ialah berkuasa sepenuhnya terhadap pengurusan disiplin sekolah. Okey, yang kedua adalah peranan penelukaran hal ehwal murid. Antaranya ialah merancang, menyelaras dan memantau program yang telah diputuskan oleh jawatankuasa pengurusan disiplin sekolah. Okay, yang ketiga ialah melalui peranan penelukaran pentadbiran dan penelukaran co-curriculum. Antaranya ialah menjalankan siasatan rapi terhadap kes salah laku jenayah yang berlaku. Yang keempat ialah melalui peranan guru disiplin. Antaranya ialah menerima aduan murid dan menjalankan siasatan terhadap kesasihan aduan tersebut. Dan yang kelima ialah melalui peranan guru bimbingan dan kaunseling. Antaranya ialah mengenal pasti murid yang berisiko dan juga memberi sesi kaunseling kepada murid tersebut. Dan yang keenam ialah melalui peranan ketua warden. Antaranya ialah bertanggungjawab sepenuhnya terhadap murid di asrama dan juga sentiasa bersedia untuk menerima aduan murid asrama dan juga membuat siasatan terhadap jenayah yang berlaku. Okay, yang ketujuh ialah melalui peranan guru kelas ataupun guru tingkatan. Okay, antaranya ialah guru kelas sentiasa peka terhadap kelakuan murid yang mencurigakan di dalam kelas. Okay,
Yang ke-8 melalui peranan guru agama dan moral. Antaranya ialah menyampaikan tazkirah ataupun nasihat berkaitan dengan salah laku jenayah semasa perhimpunan murid. Bahagian C ialah menerangkan tentang pemantapan penerusan disiplin sekolah. Yang pertama ialah tentang peraturan sekolah. Yang kedua berkaitan dengan program sifar salah laku jenayah. Yang ketiga ialah program berfokus. Yang keempat, program integrasi kaum. Yang kelima, program sekolah selamat. Dan juga yang keenam, kelab pencegahan jenayah. Seterusnya ada bahagian terakhir iaitu bahagian D, permufakatan pencegahan. Iaitu aktiviti atau kempen pencegahan kes salah laku jenayah di dalam dan juga di luar sekolah yang memerlukan kerjasama daripada semua pihak, termasuk pelibatan agensi kerajaan dan juga agensi bukan kerajaan iaitu NGO. Yang pertama melalui peranan badan kerajaan iaitu Polis Diraja Malaysia PDRM. Antaranya ialah memberi kesedaran dan kefahaman kepada murid tentang pentingnya kepatuhan kepada undang-undang melalui kempen di sekolah ataupun aktiviti lain. Yang kedua melalui peranan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Antaranya ialah melaksanakan aktiviti yang berkaitan dengan amalan gaya hidup sihat. Yang ketiga, agensi anti dadah kebangsaan AADK. Antaranya ialah dengan menganjurkan program kesedaran anti dadah yang merupakan salah satu salah laku jenayah yang berlaku di sekolah. Dan yang keempat ialah melalui Jabatan Agama Islam, itu dengan menyediakan pengetahuan dari aspek keagamaan mengenai salah laku jenayah. Yang kelima melalui peranan Jabatan Kebajikan Masyarakat ataupun JKM, di mana dengan membantu murid yang terlibat dalam masalah disiplin seperti salah laku jenayah dengan memberi rawatan pemulihan kepada murid tersebut. Yang keenam ialah melalui Persatuan Ibu Bapa dan Guru iaitu PIBG, di mana antaranya ialah dengan menjadikan isu-isu pelajar sebagai salah satu agenda perbincangan dalam mesyuarat ahli jawatankuasa. Dan yang ketujuh ialah lain agensi dan NGO yang berkaitan juga boleh dilibatkan oleh pihak sekolah dalam menangani masalah kes salah laku jenayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua. Baiklah, saya Muhammad Syamrani bin Samsu akan memperjelaskan serba sedikit berkaitan dengan intipati yang terdapat dalam modul kami, yaitu khususnya berkait rapat dengan bab 3 yang memperkatakan berkaitan dengan langkah mengatasi salah laku jenayah di sekolah. Baiklah, sebelum itu kita berkenalan-kenalan dahulu dengan secara umumnya dalam bab ini memperkatakan bahawa langkah untuk mengatasi kes salah laku jenayah di sekolah ini, khususnya kepada budak-budak sekolah, murid-murid sekolah, perlu dimainkan dengan seberapa segera, perlu bergerak sederap, seia sekata, khususnya dalam pelbagai pihak bagi mengatur segala rencana maupun pelbagai wahana bagi memperkasakan disiplin murid-murid itu untuk tidak terlibat dalam kes salah laku jenayah. Baiklah. Secara asnya dalam bab ini berkait rapat dengan 3 aspek yang utama, yaitu 3 orientasi yang perlu ditekankan dan juga kepelbagaian pihak dalam mengatasi kes salah laku jenayah ini, dan juga penubuhan kelab pencegahan jenayah di sekolah, yaitu KPJ. Baiklah, kita dahulukan dengan 3 orientasi. Baiklah, 3 orientasi yang saya maksudkan di sini adalah yang pertama adalah orientasi pemulihan. Dan yang kedua adalah orientasi pencegahan. Dan yang ketiga pula dan yang terakhir yaitu orientasi perkembangan. Baiklah, sebenarnya ketiga-tiga orientasi ini mempunyai perkaitan antara satu sama lain. Namun perlu diingat bahawa dalam pihak sekolah untuk mengaplikasikan 3 orientasi ini tidaklah dilakukan secara sesuka hati, secara sembrono. Kerana ia memerlukan kriteria-kriteria tertentu bagi disesuaikan dengan keadaan pelajar tersebut. Baiklah. Orientasi pemulihan ini lebih kita anggap sebagai pemberian orientasi kepada murid-murid yang sememangnya kita sedia maklum mempunyai kes salah laku jenayah. Jadi dalam hal ini mereka diberikan pemulihan, kaunseling secara spesifik, secara mendalam. Baiklah, orientasi pencegahan ini pula berbeza dengan orientasi pemulihan, namun ia mempunyai perkaitan antara satu sama lain. Jadi pencegahan ini kita boleh lihat bahwa tidak seperti pemulihan. Pemulihan tadi kita spesifikkan kepada murid yang kes salah laku jenayah, ada kes salah laku jenayah. Tetapi orientasi pencegahan ini pula diberikan kepada semua lapisan
di sekolah itu khususnya kepada semua pelajar. Karena usaha orientasi pencegahan ini untuk memberikan kesedaran kepada para pelajar, tidak kisahlah pelajar itu mempunyai kesalahan laku jenayah ataupun pelajar-pelajar yang baik, semuanya perlu dicegah bagi terjerumus dalam kesalahan laku jenayah secara meluas. Jadi orientasi perkembangan pula lebih dilihat kepada perkembangan, potensi dan juga kebolehan kepribadian seseorang pelajar itu. Jadi kita sedia maklum bahwa di sekolah menekankan kepada konsep-konsep kasih sayang, hormat menghormati, bertolak ansur. Jadi inilah yang diistilahkan sebagai orientasi perkembangan untuk memperkembangkan apa yang ada dalam diri murid itu bagi memastikan para pelajar itu apabila ingin terjebak dalam kesalahan laku jenayah, mereka akan berpikir berulang kali untuk melakukannya. Karena kita perlu melihat bahwa apabila konsep nilai-nilai murni itu terpatri dalam diri para pelajar, sudah semestinya mereka akan memikirkan bahana-bahana ataupun kesan-kesan buruk yang akan menimpa mereka dan juga masyarakat di sekeliling apabila mereka melakukan jenayah. Oke, baiklah. Dalam bab ini juga kami memperkatakan juga bahwa semua pihak, tidak kisahlah ibu bapa, pihak sekolah, NGO, ataupun pihak berkuasa memainkan peranan yang cukup penting. Mereka sememangnya mempunyai peranan yang masing-masing untuk memastikan murid-murid ini tidak terjerumus dalam kesalahan laku jenayah di sekolah. Misalnya ibu bapa memainkan peranan di rumah, pihak sekolah memainkan peranan dalam memastikan disiplin murid-murid itu, nilai-nilai moral dalam diri murid-murid itu ada. Apabila mereka pergi ke sekolah, mereka menuntut ilmu dengan lebih baik, mempelajari nilai-nilai yang baik. Jadi itu akan serba sedikit membantu mereka secara langsung. Jadi kita melihat juga dalam penubuhan KPJ. Dalam KPJ ini juga ada kami sebut dalam modul kami, yaitu KPJ ini sebenarnya bukanlah diilhamkan secara sesuka hati. Karena KPJ ini sebenarnya berakar umbi kepada saranan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia melalui surat-surat pekeliling Iktisas. Sebagai contoh yang paling awal, surat pekeliling Iktisas bilangan 7 pada tahun 1999 yang memperkatakan bahwa memperkatakan bahwa penubuhan KPJ ini perlu ditubuhkan di sekolah menengah. Namun, surat pekeliling Iktisas ini terbatal apabila surat pekeliling Iktisas yang terbaru pula dikeluarkan oleh KPM, yaitu surat pekeliling Iktisas bilangan 5 2006 yang memperkatakan bahwa KPJ ini perlu ditubuhkan secara menyeluruh. Surat pekeliling yang pertama di sekolah menengah. Manakala surat pekeliling yang terbaru mengatakan bahwa KPJ ini perlu ditubuhkan di semua sekolah. Tidak kisahlah sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Jadi KPJ ini cukup penting, satu badan yang ditubuhkan di sekolah itu yang berperanan khusus bagi mengatasi kesalahan laku jenayah di sekolah. Kita tahu pada akhir-akhir ini banyak kesalahan laku jenayah yang berlaku di sekolah. Yang terbaru adalah di MRSM itu. Di MRSM kes bully sehingga akan digantung dan dibuang pelajar. Jadi perkara ini perlu dimainkan peranan yang penting oleh semua pihak, khususnya pihak sekolah itu sendiri dalam menubuhkan KPJ. Jadi KPJ ini bukannya saranan sesuka hati, karena ia merupakan saranan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia sebagai salah satu usaha untuk mengatasi kesalahan laku jenayah di sekolah. Jadi KPJ ini mempunyai peranan-peranannya yang tertentu, yaitu dikelolakan oleh seorang guru. Namun tidaklah seorang guru hanya berperanan dalam KPJ ini, karena ia akan dibantu oleh pegawai penghubung khas daripada pihak berkuasa. Contohnya seperti PDRM, Polis Diraja Malaysia, ada seorang pegawai yang akan membantu guru penasihat lah. Guru sekolah merangkap guru penasihat dalam KPJ ini untuk merangka sebarang program, sebarang usaha, sebarang langkah bagi mengatasi kesalahan laku jenayah, khususnya bagi pelajar-pelajar yang mempunyai rekod kesalahan laku jenayah. Oke, jadi itu saja daripada saya bagi memperkatakan serba sedikit berkaitan dengan bab 3 yang terdapat dalam modul kami. Jadi sekian, terima kasih, saya serahkan kepada rakan yang selanjutnya. Baik, seterusnya untuk bab yang keempat, iaitu prosedur pengurusan masalah salah laku jenayah. Untuk bab ini kami meletakkan ataupun berkongsi tentang perkara-perkara penting yang perlu diketahui untuk menguruskan salah laku jenayah, bukan hanya para guru saja, tetapi kepada semua pihak yang terlibat dalam institusi pendidikan. Jadi antara perkara penting yang perlu diketahui ialah Standard Operating Procedure SOP 137. Yang kedua ialah proses tindakan laporan dan penyelesaian kes jenayah. Yang ketiga ialah Carta Alir Prosedur Tindakan mengikut SOP 137.
Baik, untuk SOP 137 itu menurut ataupun merupakan hari-hari atau tempoh setelah berlakunya sesuatu kes. Contoh, pada hari yang pertama, hari berlaku, apakah tindakan-tindakan yang perlu dilakukan oleh pihak-pihak tertentu seperti JPN dan juga BPSH iaitu Bahagian Pengurusan Sekolah Harian. Pada hari yang ketiga, peranan perlu dimainkan ataupun tindakan perlu dimainkan oleh pihak-pihak seperti KPM dan juga JPN. Dan pada hari yang ketujuh, apa yang boleh ataupun perkara penting untuk hari yang ketujuh adalah sesuatu kes itu perlu diselesaikan. Jadi satu tempoh 7 hari, tempoh masa 1 minggu, sesuatu kes jenayah itu perlu diuruskan melalui tindakan-tindakan yang tertentu oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab. Itu merupakan SOP 137. Baik, untuk ataupun perkara yang kedua, proses tindakan laporan dan penyelesaian kes jenayah. Jadi, proses ni perlu diketahui oleh para guru dan juga semua yang terlibat dalam institusi pendidikan untuk mereka faham bahawa langkah-langkah ini perlu diikuti dengan baik. Tidak boleh dilangkau sesuka hati kerana jika dilangkau akan menyebabkan laporan yang dihasilkan akan mungkin terjejas dan sekiranya terjejas adalah tindakan-tindakan yang ataupun laporan tersebut mungkin tidak boleh diterima. Jadi ada 6 langkah yang perlu dimainkan oleh setiap agensi seperti sekolah, PPD, JPN dan juga BPSH. Jadi untuk tindakan itu saya tidak akan menerangkan kerana mungkin akan makan masa yang sangat panjang. Jadi saya boleh katakan boleh dirujuk kepada ataupun tindakan ini boleh dilihat dalam buku panduan kami iaitu pada bab yang keempat. Baik, seterusnya merupakan carta alir prosedur tindakan mengikut SOP 137. Jadi untuk SOP 137, carta alir ini merupakan carta penuh apakah yang perlu dilakukan pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk menguruskan sesuatu kes jenayah yang berlaku. Sebagai contoh seperti kita tengok yang paling atas, selepas berlaku satu-satu kes, sekolah perlu menyiasat. Selepas sekolah menyiasat, sekolah perlu menyediakan dan melaporkan kepada PPD, segala laporan dan sebagainya. Dan seterusnya PPD akan buat apa, seperti menyemak dan sebagainya dan meneruskan kepada pihak-pihak yang seterusnya sampailah KPM mengkaji laporan-laporan yang ada untuk tindakan dasar pihak kementerian itu sendiri. Jadi maksudnya apakah masalah yang berlaku itu perlu disiasat dan pada akhirnya KPM akan melihat apakah masalah itu sesuai dengan dasar KPM ataupun perlu dikaji dan diperbaharui dasar-dasar tersebut. Jadi SOP ni ataupun carta alir ni sangat-sangat penting untuk diketahui oleh semua pihak yang terlibat dalam institusi pendidikan. Jadi boleh juga dirujuk dalam buku panduan bab yang keempat. Jadi itu sahaja perkongsian tentang buku panduan pengurusan salah laku jenayah yang telah kami hasilkan. Jadi sekiranya ada apa-apa persoalan dan kekeliruan boleh merujuk kepada buku panduan kami ini. Jadi itu saja, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang menonton dan terima kasih juga kepada Dr. Jalil dan semua pihak yang terlibat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.